Kalau zaman dahulu, orang-orang tua sering berpesan pada kanak-kanak agar berhenti bermain dan pulang ke rumah mereka bila tiba waktu senja atau maghrib. Even sekarang pun, amalan ini masih dipraktikkan lagi oleh sesetengah individu di negara kita. Hal ini kerana mereka mengatakan ianya tidak elok berada di luar pada waktu senja kerana jin dan makhluk halus akan berkeliaran di sekitar pada masa itu. Berbeza pula di negara Filipina. Di sana, ibu bapa atau orang-orang tua akan berpesan pada kanak-kanak supaya pulang ke rumah bila senja tiba. Bukan kerana takut diusik jin atau makhluk halus, tapi takut sekiranya kanak-kanak itu diculik dan dimakan oleh seorang perempuan bernama Maria Labo. Pada awalnya, Maria Labo ialah seorang suri rumah yang biasa. Ada 2 orang anak dan seorang suami yang bekerja sebagai pegawai polis. Mereka sekeluarga hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan disebabkan suaminya tidak mampu menampung perbelanjaan harian, Maria membuat keputusan untuk menstabilkan ekonomi keluarganya dengan mengambil upah menjaga seorang pakcik lumpuh yang tinggal di Kanada, jauh dari rumahnya. Dan dipendekkan cerita, Maria pun berpindah ke Kanada dan tinggal di rumah orang tua itu. Apa yang aneh ketika Maria menjaga pakcik ini ialah kesemua ahli keluarga pakcik ini sama ada anak atau cucunya takut untuk mendekati orang tuanya itu. Dalam rumah itu hanya Maria sahaja yang selalu berada di sisinya. Selain itu, Maria juga diberikan gaji yang agak tinggi walaupun tugasnya hanya menjaga orang tua itu sahaja. Minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Oleh kerana Maria sangat baik dengan pakcik itu, akhirnya pakcik itu memberitahu macam mana dia menjadi lumpuh dan kenapa semua ahli keluarganya tidak mahu mendekatinya. Menurut orang tua itu, dia mendakwa dirinya telah disumpah menjadi seorang lelaki kanibal. Dan apabila ahli keluarganya yang lain mengetahui tentang hal ini, mereka telah membuat keputusan untuk melumpuhkan orang tua mereka agar dia tidak bisa berjalan dan mencederakan ahli keluarga yang lain. Bermula dari hari itu, anak dan cucunya juga tidak mahu mendekatinya lagi kerana takut terkena sumpahan kanibal. Pakcik itu turut berkata, jika dibandingkan dengan umur dan kondisinya, dari dulu lagi dia sepatutnya mati. Tapi dia tidak boleh tutup mata sehingga sumpahan itu dilepaskan pada orang lain. Akan tetapi, Maria tidak mempercayai kata-kata pakcik itu kerana merasakan ianya hanya dongeng semata-mata. Maria Labo terus menjaga orang tua itu untuk beberapa bulan kemudian sehingga pada suatu hari, dia merasakan simpanannya sudah cukup untuk menampung perbelanjaan keluarganya di kampung. Selepas menyatakan hasratnya untuk berhenti, pakcik itu terus menangis dan merayu agar Maria kekal menjaganya. Kerana tanpa Maria, jelaslah dia akan kesorangan. Mendengar ritihan sayu orang tua itu, Maria bersetuju untuk menjaganya, tetapi setengah hari sahaja setiap hari. Dan nak dipendekkan cerita, orang tua itu menjadi tidak puas hati kerana dia merasakan Maria cuba melarikan diri dari menjaganya. Pada suatu hari, ketika Maria mahu menyuap makanan padanya, dengan pantas orang tua itu mengerkah jari Maria dengan kuat hingga menampakkan isi jarinya itu.
Maria berjaya melepaskan diri dari pakcik itu, tapi keadaan jarinya sangat teruk. Darah mengalir dengan banyaknya dan dia menggelupur kesakitan. Apa yang paling menyakitkan hati ialah anak dan cucu pakcik itu hanya melihat sahaja, takut untuk menolong Maria. Hal ini kerana beberapa minit selepas orang tua mereka menggigit Maria, secara tiba-tiba orang tua itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Anak dan cucu pakcik itu kemudian mengusir perempuan malang itu kerana mereka percaya sumpahan telah pun dilepaskan kepada Maria. Beberapa minggu kemudian setelah Maria pulang ke kampung halamannya di Filipina, perlakuannya menjadi lain dari sebelum ini. Dia jadi mengidam nak makan daging mentah dan bernafsu bila nampak darah manusia. Perlakuannya menjadi tidak terkawal apabila dia sanggup menggigit dan menghisap darah di tangan dan kakinya sendiri. Dan nak dijadikan cerita, kerana ketagihan pada darah dan daging manusia sampai di kemuncaknya, dia sanggup bertindak di luar batas dengan membunuh kedua anak laki dan perempuannya dengan kejam. Seluruh anggota badan anak-anaknya dipotong lalu direbus. Maria tidak rasa bersalah walau sedikit pun. Apa yang ada dalam fikiran dia hanyalah darah dan daging manusia. Tidak lama kemudian, suaminya pulang ke rumah. Maria yang sudah tidak betul waktu itu menghidangkan daging anak-anaknya pada suaminya. Dan pasangan itu melahap daging itu dengan berselera sekali. Selepas itu, suaminya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Ini kerana sejak dari tadi lagi, dia tidak mendengar pun suara anak-anak mereka. Alangkah terkejutnya ketika si suami mengangkat tudung periuk hidangan itu. Dia ternampak kepala anak-anaknya terampung dalam sup daging itu. Suasana di rumah mereka menjadi huru-hara. Maria yang masih inginkan daging manusia bertindak, berlari ke arah suaminya dalam keadaan merangkak sambil mulutnya ternganga luas. Tapi tindakannya untuk menerkam si suami gagal apabila lelaki itu melibas pisau tajam ke mukanya. Dengan wajah yang sudah terbelah dua, Maria melarikan diri ke hutan. Suaminya pula hanya mampu terduduk, menangis dan tidak mampu berbuat apa-apa. Menurut sumber, selepas kejadian ngeri itu terjadi, suaminya telah berpindah ke tempat lain. Dan sehingga sekarang Maria Labu pula masih belum dijumpai. Ada yang mendakwa dia masih berkeliaran di Filipina. Dan ada pula pihak yang mengatakan fizikalnya sudah pun berubah. Rupanya bertambah buruk. Dan kini dia sedang berkeliaran di hutan dan di tempat gelap, menunggu masa yang sesuai untuk menerkam mangsa yang seterusnya.